Pada 1 Januari 2019, hari Jumaat, Munirah Ramli, mangsa yang berusia 19 tahun yang juga penuntut Universiti Awam dipercayai diculik oleh OKT. Terdapat saksi yang melihat OKT adalah orang terakhir bersama dengan Munirah pada hari tersebut. Pada keesokan hari jam 10 malam, Munirah Ramli tidak pulang ke asrama dan tidak dapat dihubungi. OKT telah didakwa di bawah Seksyen 360 Kanun Keseksaan atas pertuduhan menculik mangsa Munirah Ramli. OKT mengaku tidak bersalah dan telah meminta untuk dibicarakan. Oleh itu, kes bagi pihak pendakwaan akan dimulakan dengan pemeriksaan utama bersama dengan saksi-saksi pendakwaan diikuti dengan pemeriksaan balas oleh pihak pembelaan. Jadi pihak pendakwaan boleh mulakan sekarang. Saksi pertama daripada pihak pendakwaan ialah Encik Ramli binti Nawab, iaitu bapa kepada mangsa Munirah binti Ramli. Okay, soalan pertama saya kepada Encik Ramli ialah boleh tak Encik Ramli cerita sedikit apa yang berlaku? Pada malam tu saya ada menerima miss call dari Munirah, tapi saya tidur dan hanya menyedari keesokan hari. Bila saya cuba menelefon anak saya, talian dia tak dapat disambung. Saya pun berfikir dan mungkin dia sedang tidur ke apa-apa ke. Merasakan hubungan saya ni, saya takutlah. Jadi setelah 24 jam saya tak dapat hubungi anak saya lapor pada polis dan mereka jumpa telefon Munirah dengan bantuan aplikasi Find My Phone yang telah di-sync dengan phone saya. Okey, baik. Jadi adakah kali terakhir Encik Ramli berhubung dengan Munirah tu pada malam sebelum kehilangan dia? Ya, ada. Okey. Sebelum kehilangan Munirah, ada tak Munirah berubah sikap terhadap Encik Ramli? Tidak, dia hanya seperti biasa. Okey, pada malam kehilangan Munirah, pukul berapa kali terakhir Munirah cuba hubungi untuk Encik Ramli? Terakhir sekali pada pukul 11 malam, 11.30 malam. Okey, jadi adakah itu perkara biasa bagi Munirah untuk menelefon Encik Ramli pada lewat malam? Tidak. Selalunya dia akan menghubungi saya pada pukul sekitar 9 atau 9.30 malam. Okey, baik. Jadi pada malam itu berapa kali Cik Ramli terima miss call daripada Munirah? 3 kali. 3 kali. Okey, berkaitan OKT pula, pernah tak Munirah kenalkan OKT dengan Cik Ramli? Jika pernah, Cik Ramli tahu tak apa hubungan mereka? Pernah, tapi Munirah tak pernah menyebut atau memberitahu saya hubungan mereka. Okey, baiklah. Jadi itu sahaja soalan daripada saya, Puan Majlis. Ada lagi soalan ni? Baiklah, saksi kedua daripada pihak pendakwaan ialah Cik Nur binti Muhammad. Cik Nur ada di sini? Boleh? Baiklah Cik Nur, soalan pertama saya, boleh Cik Nur terangkan apa hubungan Cik Nur dan juga mangsa Munirah binti Ramli? Saya bapa kawin Munirah dan juga rakan sebelahnya di asrama universiti kami. Baiklah, Cik Nur kenal ke dengan OKT? Ya, kenal. OKT ni teman lelaki Munirah. Kami tiga ni rakan sekelas. Baiklah, sepanjang Cik Nur dan mangsa berkawan rapat, pernah tak mangsa ceritakan hubungan mangsa dan juga OKT kepada Cik Nur? Ya, Munirah memang selalu cerita kat saya sejak dia cinta dengan OKT lagi. Tapi setahu saya, diorang dah berpisah. Macam mana Cik Nur tahu yang Munirah dan OKT dah pun berpisah? Sewaktu habis kelas, Munirah jumpa OKT untuk bagi tahu dia nak putus dengan OKT. Waktu tu saya dengan Munirah dan Munirah kata saya kena temani sebab dia takut jumpa dengan OKT seseorang. Baiklah, boleh terangkan sikap OKT terhadap mangsa sampai Cik Nur kata yang mangsa takut untuk berjumpa dengan OKT sendirian? Setiap kali bergaduh atau cemburu, OKT ni suka tarik tangan Munirah ataupun memaki Munirah yang kasar. Jadi, mangsa putuskan hubungan dengan OKT disebabkan OKT selalu berkelakuan kasar? Ya. Baik, pada hari kejadian, Cik Nur ada tak berjumpa ataupun berhubung dengan Munirah? Ya, waktu tu kami dalam bilik kira-kira dalam pukul 4 sebelum dia keluar nak berjumpa dengan OKT sebab dia dah rimas dengan gangguan OKT. Baiklah, memang kerap ke mangsa hilang untuk tempoh masa yang lama atau ini adalah kali pertama kejadian ini berlaku? Tidak, selalunya dia akan beritahu saya kalau dia balik rumah pada malam minggu. Baiklah, soalan terakhir, pernah tak Munirah kata yang dia nak berbaik dengan OKT? Tidak, sebab Munirah kata dia tak tahan dengan sikap OKT yang panas baran. Baik, tak ada lagi soalan Puan Magistrate. Baiklah, saksi ketiga daripada pihak pendakwaan ialah Cik Mawar binti Ali. Cik Mawar ada? Ya, ada.
Baik Cik Mawar, saya nak bertanya, adakah Cik Mawar ada mengenali mangsa ataupun OKT? Tidak, saya tidak mengenali mangsa maupun OKT. Okey, baik. Boleh Cik Mawar ceritakan keadaan kedai sewaktu kejadian itu berlaku? Keadaan kedai pada waktu itu tidak begitu ramai. Okey, baik. Cik Mawar, apa yang dilakukan oleh mangsa dan OKT semasa kejadian? Pada awalnya saya nampak mangsa dan OKT sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius, tapi saya tak tahu hal apa yang dibincangkan oleh mereka. Tak lama lepas tu saya dengar mereka saling bertengkar dan teriak antara satu sama lain. Okey, baik. Ada tak Cik Mawar nampak sebarang aksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh OKT terhadap mangsa? Semasa pertengkaran tu berlaku, saya nampak OKT ada bersikap kasar dengan mangsa, macam menolak badan mangsa dan menggenggam pergelangan tangan mangsa sehingga mangsa sakit dan meminta untuk melepaskan. Okey, baik. Apa perkara terakhir yang Cik Mawar nampak terjadi antara mangsa dan OKT yang disaksikan oleh Cik Mawar? Saya nampak OKT masih lagi menggenggam pergelangan tangan mangsa dan terus menarik mangsa masuk ke dalam sebuah kereta yang disyaki oleh kereta tu disyaki milik OKT dan mereka terus beredar daripada kedai tersebut. Okey, baik. Terima kasih Cik Mawar. Tiada lagi soalan daripada saya, Puan Magistrat. Puan Magistrat, saya akan memulakan pemeriksaan balas dengan saksi pertama iaitu Encik Ramli binti bin Nawab. Baiklah Encik, Encik Ramli pernah melihat OKT berjumpa dengan Munirah sebelum ini? Pernah. Baik, adakah Munirah kerap menelefon Encik Ramli semasa berada di universiti? Dia selalu menelefon saya. Kalau macam tu, Encik Ramli rapat dengan Munirah? Hubungan saya dengan Munirah menjadi semakin renggang setelah dia masuk universiti. Baik, seterusnya dalam keterangan Encik Ramli ada mengatakan perwatakan Munirah ini seorang yang lemah lembut. Tapi Encik Ramli ada perasan tak perubahan sikapnya selepas memasuki universiti? Ada, tapi saya cuma menganggap tu cuma perkara biasa. Baik, Munirah selalu tak jawab panggilan telefon ke? Ya, selalunya Munirah akan matikan telefon jika dia dalam kelas atau sibuk. Baik Encik Ramli, jika Encik Ramli menyatakan kegagalan Encik Ramli menghubungi Munirah ataupun rakan-rakan dia, mengapa Encik Ramli tidak cuba mencari Munirah sendiri di universiti? Macam mana saya nak pergi universiti, jaraknya jauh dari rumah saya dan saya pun kena ambil anak-anak saya yang masih sekolah. Baik Encik Ramli, berapa lama Encik Ramli mengambil masa sebelum melaporkan kejadian ini kepada pihak polis? 24 jam selepas saya mencuba telefon Munirah dan rakan-rakan dia. Baik Encik Ramli, soalan terakhir. Sejak bila Encik Ramli menggunakan aplikasi Find My Phone yang telah diselarikan dengan telefon Munirah? Sebelum Munirah mendaftar masuk universiti sebagai pelajar. Okey, baik Encik. Baiklah, itu sahaja soalan daripada saya, Puan Magistrat. Puan Magistrat, saksi kedua ialah Cik Nur binti Muhammad. Cik Nur, berdasarkan pernyataan Cik Nur katakan yang Cik Nur kenal dengan OKT yang mana merupakan rakan sekelas Cik Nur dan mangsa, betul? Ya, betul. OKT selalu ke bersikap kasar di dalam kelas? Ya, dia selalu bersenang kasar dengan kawan-kawan dia. Okey, adakah memukul dan memaki hamun antara gurau senda yang selalu dilakukannya di dalam kelas? Ya, betul. Jadi, adakah Cik Nur pernah melihat OKT bertindak sebegitu kepada mangsa? Ya, pernah sewaktu mereka ingin memutuskan hubungan dengan OKT suka menarik tangan Munirah. Jadi, sememangnya OKT berperwatakan yang kasar, betul? Ya, betul. Baiklah, soalan seterusnya. Ketika mangsa pergi menemui OKT pada jam 4 petang, di manakah Cik Nur pada ketika itu? Saya hanya berada dalam bilik saja pada waktu itu. Cik Nur ada cuba hubungi mangsa sebelum mangsa menghilang? Ada, tapi Munirah tak angkat telefon. Baiklah. Jika Cik Nur tahu bahawa
bahawa mangsa takut untuk berjumpa dengan OKT pada ketika itu, mengapa Cik Nur tidak pergi menemui mangsa? Munirah memberitahu saya bahawa dia ingin bertemu dengan OKT secara bersendirian untuk menyelesaikan masalah mereka. Baiklah, tiada lagi soalan yang perlu dikemukakan, Tuan Magistrate. Baik, saksi ketiga iaitu Mawar binti Ali. Soalan yang pertama, adakah awak tahu kenapa awak dipanggil ke mahkamah? Saya dipanggil ke mahkamah untuk beri keterangan berkaitan pertengkaran yang berlaku di antara mangsa dan OKT. Pada 15 Januari 2019 pada pukul 4 petang, telah berlakunya pertengkaran di antara si mangsa dan OKT di sebuah kedai dan ia disaksikan oleh kamu, betul atau tidak? Betul? Izinkan saya mengajukan soalan berikutnya. Adakah awak melihat OKT memukul si mangsa? OKT tidak memukul mangsa secara terus, tapi OKT ada bertindak secara kasar dengan mangsa. Baik, berdasarkan kenyataan awak tadi, adakah awak mendengar isi pertengkaran di antara si mangsa dan OKT? Isi pertengkaran mereka agak kurang jelas kerana saya duduk jauh daripada kedai tersebut. Soalan seterusnya, apakah sebab yang membuatkan awak tidak berani mencampuri pertengkaran di antara mereka berdua? Dan adakah terdapatnya pergaduhan sehingga saling pukul-memukul? Saya tidak berani untuk campur tangan kerana risau akan mengeruhkan lagi keadaan dan seingat saya tiada tindakan saling pukul-mukul antara OKT dan mangsa. Boleh saya tahu, adakah mangsa ataupun OKT yang memulakan tindakan kasar? OKT. Saya lihat OKT yang menolak badan mangsa dan menggenggam pergelangan tangan mangsa. Adakah mangsa ada bertindak untuk mencederakan OKT, ya atau tidak? Tidak pasti. Baik, soalan saya yang terakhir, adakah mangsa ada membuat provokasi terhadap OKT sehingga menimbulkan salah faham antara mereka berdua? Jika ada, apakah provokasi yang dibuat oleh mangsa terhadap OKT? Mungkin ada provokasi yang dibuat oleh mangsa kerana saya ada terdengar kata-kata kesat yang digunakan oleh mangsa dan OKT semasa pertengkaran berlaku. Tapi dia kurang jelas lah. Baik, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Dengan izin Puan Magistrate, sekarang ni saya akan mulakan sesi pergulungan hujah daripada pihak pendakwa raya. Baiklah, pihak kami telah membuktikan bahawa terdapat kes prima facie atas beberapa faktor utama iaitu pertama, yang tertuduh Syafiq bin Razak merupakan seorang yang kasar. Ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi yang kedua iaitu OKT merupakan seorang yang panas baran. Kenyataan ini dapat dikukuhkan lagi melalui kenyataan saksi yang ketiga yang telah menyatakan bahawa beliau telah menyaksikan terdapat beberapa keganasan oleh OKT terhadap mangsa sewaktu mereka di kedai. Tambahan lagi, OKT juga telah didakwa seringkali mengganggu mangsa melalui panggilan telefon yang tidak henti-henti. Sekiranya OKT berani untuk berbuat sedemikian, tidak mustahil juga untuk OKT melakukan ataupun bertindak di luar jangkaan seperti mana yang dituduh sekarang ni. Tambahan lagi, saksi yang pertama, menurut saksi pertama yang merupakan bapa mangsa juga telah menyatakan bahawa pihak polis mengesahkan telefon bimbit mangsa telah dijumpai di luar kawasan kampus. Kenyataan ini secara tidak langsung telah mengukuhkan tuduhan terhadap OKT kerana menurut saksi yang ketiga, OKT telah kelihatan memaksa mangsa ke dalam kereta sewaktu mereka berada di kedai. Jadi secara logiknya, jika kita fikirkan semula, mengapa mangsa perlu membuang telefon bimbit mangsa di tepi jalan sekiranya mangsa enggan ataupun sekiranya mangsa dengan rela hati telah mengikut OKT. Sedangkan mangsa boleh sahaja mematikan telefon bimbit mangsa jika mangsa enggan dihubungi ataupun diganggu sewaktu mereka bersama. Tambahan lagi, mangsa juga merupakan seorang pelajar universiti. Tidak mungkin mangsa boleh ataupun mangsa mampu untuk membeli telefon baru dalam masa yang terdekat. Jadi apa sebenarnya motif mangsa kalau tindakan mengikuti OKT itu adalah dengan rela hati.
Justeru pihak kami telah membuktikan bahawa terdapat dua elemen kes jenayah iaitu perbuatan dengan niat. Oleh itu kami memohon budi bicara pihak mahkamah untuk memutuskan bahawa terdapat prima facie di dalam kes ini. Sekian, terima kasih. Puan Magistrate, izinkan saya menggulung hujah bagi pihak peguam bela. Dalam kes ini terdapat beberapa konklusi utama. Pertama, wujudnya keraguan munasabah semasa sesi soal jawab antara ketiga saksi. Bagi saksi pertama, kenyataannya yang menyatakan Munirah sering tak jawab panggilan telefon menimbulkan keraguan seperti kebarangkalian telefon Munirah tiada bateri atau tercicir di mana-mana. Jadi bila wujud lebih dari satu kebarangkalian, maka telah wujud keraguan munasabah di situ. Kenyataan saksi pertama juga membawa kesimpulan yang dia selaku bapa mempunyai hubungan renggang dan tidak begitu mengenali anaknya sendiri. Keterangan yang diberikan oleh saksi kedua adalah berbentuk hearsay dan tidak dapat disahkan kebenarannya. Sikap OKT yang kasar tidak boleh dijadikan sebagai bukti yang mangsa telah diculik oleh OKT. Sememangnya perangai OKT memang merupakan perperwatakan kasar dari dulu. Ini masih tidak dapat menyangkal kebarangkalian mangsa sebenarnya tidak diculik oleh OKT, sebaliknya mengikut OKT untuk menyelesaikan kesalahfahaman yang berlaku. Seterusnya untuk saksi ketiga pula, jika dia tidak melihat OKT memukul mangsa, jadi di sini timbulnya keraguan munasabah dan juga siapa yang memulakan pukulan itu sama ada Munirah ataupun OKT. Memang kebiasaannya sepasang kekasih bertengkar dan keadaan meronta-ronta yang dimasukkan oleh saksi tidaklah begitu serius. Sebaliknya mereka cuba untuk berbincang di dalam kereta kerana berada di tempat awam. Disebabkan terdapat keraguan munasabah dalam kes ini, saya percaya OKT tidak bersalah atas pertuduhan menculik mangsa Munirah Ramli. Itu saja.